Kalau kita faham bahawa orang dulu-dulu itu tak pandai, orang dulu-dulu itu bodoh, itu salah. Penulisan telah wujud sejak zaman Nabi Idris alaihissalam. Idris Nabi generasi yang keberapa? Kedua. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Adam yang pertama, Nabi Idris yang kedua. Penulisan, pen, pena dan sebagainya dah wujud sejak zaman Nabi Idris. Atau mananya datang dia main ni upah dia kata orang dulu tak kerti menulis. Gila ke apa ke? Sebab tu kemerdekaan ialah yang perlu kita kena ada ialah kemerdekaan pemikiran. Saya ceramah di Sarawak. Habis-habis ceramah dia orang ajak saya makan ayam penyet tepi Sungai Sarawak. Datang anak muda macam koma lah. Saya duduk makan nasi, datang 2-3 orang. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Jumpa juga Ustaz Kazim. Ya, alhamdulillah. Ustaz ada soalan? Ya. Ustaz asal orang mana? Saya asal Taiping, Perak. Oh, Ustaz asal Taiping. Saya asal syurga Ustaz. Sebab keturunan saya Nabi Adam dari syurga. Cilaka betul tuan. Dia perkena kita pula. Dia kata saya asal dari syurga Ustaz. Saya kata syurga ada dua. Iblis pun syurga. Awak Adam ke Iblis? Tuan-tuan, Nabi Adam adalah ahli syurga. Dan dia membawa budaya syurga ke dunia. Kalau kita kata Nabi Adam tak pandai memasak, bohong. Kalau dia kata Nabi Adam orang zaman-zaman dulu tak pandai memburu, bohong. Adam telah berada di dalam syurga. Mana ada syurga tu primitif. Yang kita duk belajar orang dulu tu orang zaman batu, zaman purba, pembohong belaka. Sebab tu adik-adik besok bila dah keluar pada sekolah, di antara cabaran adik-adik ialah membawa pembaharuan pada sistem pendidikan. Tolong ajar yang benar. Kami bukan asal dari beruk. Adik-adik asal pada beruk kan Nabi Adam? Cuba asal sini, siapa nak beruk cuba? Darwin kata kita asal pada beruk. Asalnya berjalan 4 kaki. Kemudian tegak sikit, hilang bulu jadi orang. Mengaku pula tu. Jadi sekarang saya nak panggil tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah tak? Tapi kalau saya sebut tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu Adam, marah tak? Marah ke tidak? Tidak. Bangga lagi ada. Anak cucu Adam. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi Adam dan anak-anaknya telah pun bercucuk tanam. Sebab itu dalam peristiwa korban yang pertama dalam dunia ialah korban Habil dan Qabil, anak Nabi Adam. Bila dema nak menikah, dema bukannya ramai macam kita. Sekarang kita ni udah ramai, senang menikah. Adik-adik susah hati belajar dulu ya. Belajar sampai habis SPM ke apa ke benda ke, lepas tu menikah lah. Ini baru tingkatan 1 dah bercinta apa? Ya Allah. Tingkatan 1 bercinta dengan budak darjah 6. Ya Allah ya Tuhan. Sekolah rendah tu. Kita sekarang adik, stok laki-laki tak payah kisah. Berlambak stok laki-laki sekarang. Bangla, Myanmar, Nepal, bersepah. Zaman Nabi Adam dulu dia tak ada ramai-ramai macam kita ni. Maka syariat pada masa itu kahwinlah saudara adik-beradik gitulah. Dah ada berebuk yang cantik tu pula. Maka Allah nak siapa yang bagi korban yang terbaik, dia akan dapat. Maka ada yang bagi kambing yang besar, yang gemuk, yang sihat. Yang seorang lagi pula bagi buah-buahan, tanam-tanaman yang busuk untuk dikorbankan. Maknanya zaman Nabi Adam orang dah mula menternak. Orang dah mula bercucuk tanam. Jadi di mana teori yang mengatakan orang dulu-dulu tak reti bekerja? Nampak benar menipunya tuan-tuan.
Zaman Nabi Nuh teknologinya dah buat kapal, dek. Allah kata dalam Quran, wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Nuh, pergi buat kapal. Okey adik-adik, ustaz tanya ni, mana dulu buat? Rumah dulu ke buat kapal dulu? Cakap apa? Kalau buat kapal dulu, rumahnya duduk di mana? Maknanya buat rumah dulu baru buat kapal. Kalaulah Nabi Nuh buat kapal, maknanya dia buat dah rumah dia. Habis tu di mana ngatakan orang dulu-dulu tak ada berumah? Kapal Nabi Nuh 3 tingkat apa? 3 tingkat. Yang naiknya segala binatang. Cuba makcik fikir. Rimau, gajah, singa, beruang, babi. Dalam satu kapal boleh duduk sekali. Hei, gajah sekali makan berapa tan? Rimau berapa kilo? Orang lagi naik kapal tu. Soalan dia, belayarnya di waktu banjir berhari-hari. Nak surut air tu berhari-hari. Soalannya, di mana Nabi Nuh simpan makanan? Kalau letak gitu agak-agak basi tak? Mesti ada sistem penyejuk bekuan makanan di atas kapal tu. Mesti ada teknologi menyimpan makanan. Adakah dia peti ais? Adakah dia frozen? Yang ni adik-adik kena fikir, adik-adik oi. Otak kita ni. Jangan duk fikir je macam mana aku nak pergi tengok konsert Eli apa? Eli Iblis apa nama? Ya Allah, ya Tuhan. Tak ada faedah noh. Cuba adik-adik fikir macam mana dia bawa makanan, stok makanan untuk binatang. Adik-adik nanti buat kajian dekat zoo. Zoological. Tengok ular sawa, ular dia makan dalam sebulan berapa kali? Tak tahu, Ustaz tak pernah tanya pula Ustaz. Nanti saya tanya ular sawa belakang rumah Ustaz. Dia makan seminggu sekali. Seminggu aja. Kucing tiap-tiap hari makannya. Jadi akak-akak kalau rasa nak jimat bela ular. Agak-agak tak ada makan dia bedai kita pula. Masya Allah. Ular dia makan seminggu sekali. Buaya lagi untung jimat tuan-tuan. 2 minggu sekali baru dia makan. Dia nak proses makanan dia. Gajah berapa tan sekali dia makan. Jadi adik-adik tolong buat kajian. Apakah teknologi yang ada di zaman Nabi Nuh yang menyimpan makanan begitu hebat? Jangan adik-adik faham yang bubur Asyura tu. Itu yang Nabi Nuh dah tak ada makan kan. Tu yang campur jagung, kacang hijau, ubi kentang, ubi keledek tu jadi bubur Asyura tu. Tak ada maknanya makcik oi. Bubur Asyura tu kita yang buat. Tah macam mana makanan Nabi Nuh tu bukan kerja kita. Baik, satu. Tadi kita sebut hujan. Nabi Nuh pun hujan. Hujan zaman Nabi Nuh tu apa? Air dari langit turun, air dari bumi keluar. Tu yang jadi banjir satu dunia. Air dalam bumi keluar, air dari atas turun. Nabi Nuh buat kapal atas bukit. Orang kata gila. Nuh gila, Nuh gila. Orang buat kapal tepi laut, dia buat kapal atas bukit. Bila datang banjir, siapa gila? Kalau kita jadi Nabi Nuh, koma gila pada muka. Tapi Nabi Nuh tak ada macam itu. Dia kata dekat anak dia, wahai anakku, marilah naik atas kapal ayah. InsyaAllah kau selamat. Anak dia jawab, tak apalah ayah, saya akan lari di atas bukit. Ayah naiklah kapal ayah tu, kami nak naik atas bukit. Banjir takkan sampai atas bukit. Soalan dia, Nabi Nuh di atas bukit dalam kapal, anak dia di bawah bukit. Soalan dia, macam mana dia bercakap? Cakap apa? Adik-adik duduk tingkat atas sekolah.
Jaga hujung tu. Pakcik jaga. Okey pakcik, marilah naik di atas. Agak-agak pakcik jaga terdengar pula. Tobat lahung tak dengar, buatnya dia pekak lagi tak dengar. Menong hutan ni. Ada tak teknologi yang adik-adik membolehkan adik-adik bercakap daripada tingkat atas ke bangunan guard post guard? Mesti ada. Nama dia apa? Wireless. Nama dia handphone. Nama dia tak tahulah. Cuba adik-adik fikir ayat Quran tu. Allah Ta'ala kata berlaku dialog antara Nabi Nuh dengan anak dia. Seorang atas bukit, seorang bawah bukit. Oi, siapa di bawah? Agak-agak dengar tak tu? Tak dengar. Wahai anakku, ku. Masuklah la. Itu bergahum tu. Ayah jalan la. Saya naik bukit lagi. Tak ada makna. Mungkin sudah ada teknologi. Sebab itu orang bila mengkaji Al-Quran, dia akan jadi bijak. Adik-adik orang putih tu dia kaji Quran. Macam mana Nabi Nuh boleh buat kapal? Kayu tak pecah. Sampai sekarang kapal dia masih wujud. Macam mana Nabi Nuh buat kapal? Dihanyut, dihentam dengan ombak. Tak runtuh dia punya, tak binasa dia punya kapal dia. Mesti dia ada teknologi yang canggih. Yang ini yang mereka gali dalam Al-Quran, gali dalam agama Islam. Adik-adik, otak adik-adik cerdik, otak adik-adik ni bijak. Jom gali Al-Quran, kita akan jadi hebat. Sebab tu Islam datang minaz zulumati ila nur. Dia mengeluarkan kita daripada gelap kepada cahaya. Kalau kita sudah berada dalam cahaya Islam tetapi memilih kegelapan ilmu, memilih kegelapan petunjuk, memilih kegelapan cara hidup, kita adalah orang zalim yang melaku zalim pada diri kita sendiri. Sehinggalah kemuncak kejahilan tu tuan-tuan. Beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, yang ikutnya lagi ramai kita pada malam ni. 900 tahun berdakwah, yang ikutnya tak sampai 100. Udah keras kepala. Degi benar dia main tuan ni. 900 tahun berdakwah 80 orang. Tuan-tuan yang saya hormati, tapi Nabi Nuh tetap bercakap. Sampai dah beratus tahun, maka dia pun berdoa pada Allah. Ya Allah, aku ni dah usaha siang malam. Setakat ni sajalah yang aku berjaya Islamkan. Terpulanglah pada Engkau ya Allah. Nabi Nuh kata macam itu. Allah kata, wahai Nuh, buatlah kapal. Dengan wahyu daripada aku, buatlah kapal. Wa alwahin wa dusur. Diperbuatlah engkau daripada kayu, daripada papan dan paku. Maknanya paku dah wujud sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah adik-adik, paku tu dah ada zaman Nabi Nuh. Masya Allah. Paku buat pada apa? Besi. Besi jenis logam apa? Jenis logam yang tak ada di bumi. Tak faham Ustaz? Besi adalah sejenis logam yang bukan dikeluarkan daripada perut bumi, melainkan dia datang daripada arah lain. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi ke bumi. Maknanya besi datang daripada atas. Buka surah Al-Hadid, surah besi. Dalam banyak-banyak benda dalam dunia, besi dijadikan sebagai nama surah dalam Quran. Cuba adik-adik fikir, kenapa tak letak benda lain? Kenapa Allah pilih besi sebagai sebuah nama surah? Jom adik-adik nanti jadi tokek besi. Tokek besi lah kaya. Cuba tengok di Ipoh, Jalan Bendahara, tokek besi buruk.
Tak ada orang kita. Semua orang dema. Kaya-kaya dema tuan-tuan. Kita bila sebut besi buruk, elah. Padahal demo bila buka besi buruk, kepala lori, kepala bas, kepala kereta, kepala orang dia jual. Demo jadi kaya. Belum masuk penguasaan besi. Di Burj Khalifa. Kalau adik-adik pergi Burj Khalifa di Dubai, bangunan paling tinggi dalam dunia. Saya bila sampai di situ, nak pergi ke Cermin tu pun takut. Gayat. Udah mengketok-ketok aku ni sampai tak Cermin, sampai tak Cermin. Nak tengok bawah, nengok. Bila bawah nengok, bapa. Orang Perak kalau sebut benda hebat, bapa. Bapa tinggi gila, nampak tak? Dia jarang sebut mak, mak tingginya jarang tuan. Mak ni kalau susah, mak, kalau susah baru mak. Kalau benda besar, bapa. Ada apa lain tak ada. Adik-adik tahu tak? Bangunan tu tinggi dia hampir 1 kilometer. Tinggi dia. Nak naik lift dia lebih laju daripada lift KL Tower. KL Tower tu laju dah. Laju dia lagi. Nak sampai 1 kilometer tu berapa minit dah sampai dah. Allah, lajunya subhanallah. Itu kalau tak berhenti lift tu, boom, terbang kawan. Adik-adik tahu tak besi yang membuat bangunan tu, kalau disusun daripada Dubai, panjangnya 10,000 kilometer ni tuan-tuan, sampai ke Australia. Panjang dia tu sampai ke Australia. Disusun, diikat jadi bangunan paling tinggi dalam dunia. Besi yang paling hebat. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, aku turunkan besi sebagai manfaat kepada kamu. Jom adik-adik jadi tokek besi. Bukan setakat tokek buat grill je. Macam-macam benda yang boleh dapat daripada besi. Serupalah dengan Al-Baqarah. Dalam Al-Quran tu ada beberapa surah yang dimulakan dengan nama binatang. Al-Baqarah lagi, Al-Fil lagi. Tak apa, saya tanya saya jawab. Surah lebah, surah semut, surah labah-labah, surah lembu betina, surah binatang ternakan. Cuba adik-adik sebut. Laju macam lipas kudung. Nampak? Nampak tak? Cerdik macam kancil. Cerdik macam kancil. Bagai katak bawah tempurung. Bodoh macam baral. Bodoh macam lembu. Orang Melayu ditanam pemikiran bodoh macam lembu, bodoh macam lembu, bodoh macam lembu. Kau ingat aku ni lembu ke boleh cocok hidung? Kesian dekat lembu. Padahal Allah letakkan nama lembu sebagai nama surah yang kedua selepas surah Al-Fatihah. Cuba makcik-makcik fikir, tak kalah lembu tu bodoh, Allah letak nama surah. Saya fikir, ubahlah adik, merdekakan minda anda. Lembu tak bodoh, yang bodohnya kita yang membodohkan lembu. Adik-adik tahu tak, industri susu lembu menghasilkan perniagaan $1 triliun Amerika setahun. Disebabkan orang Melayu kata lembu bodoh, dia tak bela lembu. Australia bela lembu, New Zealand bela lembu, Belanda bela lembu. Bisnes mereka $1 triliun. Lepas ni adik-adik bela lembu dekat air kuning ni. Kita ada ladang sawit. Esok dah habis sekolah, dah habis belajar, dah universiti ke apa ke, balik kampung buka industri lembu. Adik-adik di sini minat motor Y3 suku. Berapa ringgit Y3 suku?
Berapa ribu? 5,5 5,5 mula-mula beli. Sekarang dah 3 tahun. Agak-agak berapa ribu? 2,000. Dulu beli 5,5, sekarang 2,000 je. Kena motor EX5 langsung tak laku, 700 ambil lah kata dia. Adik-adik kalau jual lembu tahun lepas 5,600, agak-agak tahun depan berapa? Dia meningkat. Baik bela lembu daripada bela motor. Tapi ustaz, kalau bela lembu tak boleh ngorak makwa. Kalau bela motor boleh ngorak, boleh ngorak ustaz. Minda nak buat macam mana? Kalau adik kita bela lembu 400 ekor, duk ada berapa juta duit dia? Seekor lembu 6,000, darat dengan 400 ekor berapa ratus ribu? Kalkulate 4 kali 6 berapa? 20. Itu wawasan. Oi, adik-adik dah hampir 1 juta duit. Ada 100 ekor lembu, duk ada 6,000 ringgit. Masya Allah tuan-tuan, 600,000 lah kita ni. Bodoh ya, naik motor expired ya, tapi 600,000. Ada seorang tu pula pakai kod, pakai tie, dalam beg 60 ringgit. Itu tuan. Sebab lembu makin lama makin naik, makin lama makin naik. Adik boleh buat industri hiliran lembu, mengeluarkan makanan lembu, mengeluarkan pelet makanan lembu, mengeluarkan tempat untuk menyembelih lembu. Semua boleh buat. Kulit boleh dapat duit, daging boleh dapat duit, tulang boleh dapat duit, ekor lembu boleh dapat duit, telur lembu boleh dapat duit tahu. Adik-adik tahu tak, ubat yang paling kuat untuk badan, vaksin, diperbuat daripada lembu. Cuba adik-adik tengok lembu tepi jalan, mana ada sakit? Elok, hujan ke panas ke, relax. Allah letakkan lembu sebagai satu surah. Daging dia ada manfaat, kulit dia ada manfaat, bisnes yang sangat besar. Sebab itu jangan kita pandang lekeh. Sekarang ini apa yang Al-Quran sebut, dunia melekehkan. Dia melekehkan pada umat Islam, tapi dia orang yang ambil. Dia orang lekehkan lembu tu bodoh, tapi dia orang yang bela lembu. Lembu tunusu, lembu daging. Cuba tuan-tuan tengok di Australia, lembu lagi banyak daripada orang. Cuba tengok di rumah adik-adik, ada lembu apa? Lembu apa ada di rumah adik-adik? Dutch lady. Dutch negeri apa? Dutch negeri apa? Belanda. Adik-adik ada susu apa di rumah? Fern leaf. Fern leaf dari mana? Nestle, New Zealand, Australia. Cuba adik-adik pergi ke Amerika, mereka mempunyai ladang lembu yang paling besar dalam dunia. Mari ke orang Melayu, bodoh macam lembu. Datang minang anak kita, kita tanya dia, kamu ni nak kahwin dengan anak makcik, kamu kerja apa? Saya bela lembu makcik. Bela lembu tak payahlah, kata makcik tu. Sedangkan kalau dia nak menikah dengan anak makcik, dia jual 2 ekor lembu cukup. Kamu kerja apa? Saya kerja kerani makcik. Lagi sekali, saya kerja kerani makcik. Oh bagus. Hantaran 10,000, 6 tahun baru dapat 10,000. Itu pun makan Maggi setiap hari entah. Jom kita ubah. Adik-adik, ubah pemikiran. Sebab itu bila datang zaman jahiliah, mereka ni ikut nafsu mereka. Mereka tengok batu, mereka sembah batu. Sebab mereka nak nampak Tuhan. Dia orang nak nampak Tuhan. Kalau tak nampak tak puas hati. Jadi mereka pun menggambar-gambarkan Tuhan. Dia orang ambil batu, bawa balik daripada padang pasir, bawa balik pada batu bukit,
Hui, hui, ya hui, buat balik. Kemudian letak dekat bengkel. Ambil pahat, ketuk. Tak, 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 tak. Asalnya batu. Bentuk kepala, bentuk tangan, bentuk duduk bersila kaki ni. Mata bagi terbeliak sikit, gigi bagi bertaring sikit, badan bagi gemuk sikit, macam kacang nganying tu, gemuk gitu. Kemudian ambil cat bagi nampak garang sikit. Lalah ya Allah, takutnya. Takut. Terus sembah. Eleng kau. Engkau yang pahat, engkau yang membuatkan dia tu macam garang, kemudian kau takut. Takut minta. Itu kan batu. Engkau yang ukir. Cuba engkau tak ukir, dia tetap jadi batu. Ada lebih 360 berhala di sekeliling Kaabah. Sembah. Mereka pula masa keliling Kaabah tu dema tak ada berpakaian, baik jantan baik betina. Bertepuk tangan, oh yeah. Duduk bersiul-siul, pumpit, duduk bersiul. Nabi Muhammad dia tengok orang kafir Quraisy ni udah melampau dema ni. Udahlah sembah tok kong. Bertelanjang pula, bersiu-siu pula depan Kaabah. Nabi Muhammad kata, dah tak kesia teman itu dia. Itu yang Nabi duduk atas gua Hira tu. Nabi duduk di atas tu. Nabi tak nengok dia ni. Nabi ni orang baik. Kita cuba tengok orang telanjang pusing-pusing. Buka kemah kita begini tengok. Oi, kita kalau nengok orang pakai bikini tepi pantai, tak pergi sekolah. Ponten sekolah 5 orang begini buat teropong nengok orang putih. Hati kita, Nabi Muhammad dia tak gamak tengok. Sebab tu Nabi Muhammad duduk mengasingkan diri dalam gua, tak campur dengan kau buatlah, aku tak campur. Masya Allah. Akhirnya datanglah malaikat Jibril masuk balik bawah kemah makcik. Hujan pula dah. Jadi naik atas pentas ni, insya-Allah. Naik atas kau kalau hujan lah. Naik atas ni, kursi kosong ni. Bukannya pengetua marah, dia tak adanya halak kita pun tak. Naik dah tak apa. Duduk sebelah saya pun tak apa. Kita buat mini forum. Moderator mana? Ini moderator dah ada tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, Islam pun datang. Nabi diangkat menjadi Rasul. Turunlah surah yang pertama, ayat yang pertama.